أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah malam ni kita masuk tajuk barulah, ada sikit lagi yang lebih tu kita baca sendirilah. Jadi kita sambung muka surat yang baru 531. Syariah dihadapkan kepada kabilah-kabilah, yakni suku-suku, surat-surat kepada raja-raja. Jadi syariah ni adalah peperangan yang tidak disertai oleh baginda Nabi. Nabi zamannya mengikuti 27 siri peperangan yang Nabi sertai. 27 ni kira banyak lah. Sebab kalau nak nisbah dengan kita satu perang pun tidak. Saya kata nak medan perang dengan bini kat rumah pun boleh tentu menang. Ke mana tuan-tuan? Jadi hebatnya baginda Nabi 27. Ada perang yang besar, ada perang yang mencemaskan, ya, dan ada perang yang agak selesa, ya, seperti setelah berlakunya pembukaan kota Mekah. Ya. Jadi peperangan itu dianggotai oleh ribuan tentera Islam yang lebih banyak daripada tentera kafir. Itulah satu-satunya perang yang ada yang tentera Islam lebih ramai daripada tentera kafir. Hak lain-lain semuanya tentera Islam terlalu sedikit berbandingkan dengan kekuatan tentera kafir. Alhamdulillah, oleh kerana janji Allah itu tepat. Ya wallahu ya'simuka minan nas. Allah memelihara engkau wahai Muhammad daripada manusia. Sebab itu Nabi ini tidak mengalami kecelakaan di dalam peperangan. Ya, sehingga kan ada sahabat-sahabat berhimpun depan rumah Nabi untuk menjaga Nabi, ya, daripada serangan orang-orang bukan Islam. Tapi Nabi menyuruh mereka pulang kerana Nabi bagi tahu Allah telah memeliharanya. Gitu. Sebab tu rumah Nabi biasa je. Tak sama dengan rumah, ya, pemimpin negara pada hari ini. Dikawal ketat, diselia dengan berbagai-bagai ciri-ciri keselamatan. Bila ingin naik kenderaan, kita tengok dia punya konvoi, ya, polis-polisnya begitu ramai. Kalau lalu tu terpaksa yang lain kena berhenti. Gitulah hebatnya. Tapi baginda Nabi tak perlukan pengawal peribadi, tak perlu pada konvoi-konvoi yang tertentu, ya, sebab Allah sudah memelihara Nabi. Itulah tanda orang yang dekat dengan Allah, ya, dia tak takut pada mati. Dan mati ini adalah suatu ketentuan ajal. Bukan kerana Covid, bukan kerana influenza, bukan kerana denggi, dan bukan kerana kemalangan. Itu adalah sebab musabab sahaja. Yang sebenarnya adalah ketentuan ajal yang telah Allah Ta'ala tentukan sejak azali lagi. Ya, kita semua ni dah ada tempoh expired date, dah ada dah.
Cuma tak tahu je. Lebih baik tak tahu daripada tahu. Ya, sebab bila tak tahu kita akan bersiap sedia sentiasa. Kok-kok lah bila-bila masa kita boleh ya diangkat ataupun dimatikan oleh Allah Taala. Musim-musim sekarang ni tak dang tua, ramai yang mati muda. Ya, sakit jantung, kemalangan. Ini antara kes-kes yang tinggi. Ya. Kemudian kita tengok ya, kemudian mulalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan beberapa syariah angkatan yang tidak disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sejak bila ni tuan-tuan? Sejak bila berlakunya penjajian Hudaibiyah, gencatan senjata 10 tahun dengan kafir Quraisy. Start daripada tu Nabi sudah menukar taktik dia. Dan strategi dakwah dah nampak lebih luas. Ya, fokus Nabi ni dakwah. Sejak daripada Nabi berpindah, dakwah. Kalau sebab itulah dakwah ni menjadi prioriti utama. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik, ya, yang diutuskan oleh Allah pada manusia. Kamu menyuruh perkara ma'ruf dan mencegah perkara munkar, dan kamu beriman kepada Allah. Jadi kita ni dinisbahkan dengan umat terbaik apabila kita melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Ma'ruf tu termasuklah dakwah, menyampaikan la ilaha illallah, mentauhidkan Allah. Setiap kita ni kena berperanan menjadi duta Islam mengikut kadar kemampuan kita. Kita duduk di ofis bercampur. Ada orang Cina, ada India, ada orang bukan Islam. Masa inilah kita kena dakwah pada mereka. Kalau tak boleh dakwah dengan lisan, dakwah dengan bilhal, dengan akhlak, dengan sikap, attitude. Ya, kadang-kadang dia tengok, rajinlah mamak ni. Ada tempat meja dia bersih, teratur. Urusan dia memudahkan, bila berjumpa senyum, bila disapa tidak sombong. Kita kena tunjuk biar dia terasa suatu kelainan agama Islam ni. Islam ni adalah way of life, menuntun segala hidup kita ke arah kebaikan. Ya, dan Islam mengajak kita membanyakkan memberi manfaat pada manusia, termasuklah bukan orang Islam sekalipun. Biar tunjuk rahmat Islam tu. Gitu. Jadi itulah tugas Nabi. Sejak daripada perjanjian Hudaibiyah, maknanya jalan dakwah terbuka luas. Nabi sudah memasang ataupun menggerakkan jentera dakwah. Kerana halangan daripada kafir Quraisy sudah terhenti. Dia tak boleh kacau dah dalam masa 10 tahun. Sebab tu Nabi melebarkan dakwah dia. Kemudian bila berlaku pengkhianatan, berlakulah perang Khandaq. Sekali lagi terpukul kafir Quraisy, dan selepas daripada perang Khandaq tak dah lama Nabi pergi tawan kota Mekah. Lepas habis tawan kota Mekah, maka ketika itu Arab-Arab sepanjang di semenanjung Arab sudah kalah, dan mereka tak ada cara nak lawan Islam. Maka masa inilah Nabi menggerakkan batalion-batalion tenteranya untuk pergi ke seluruh Jazirah Arabiah yang masih lagi berada di dalam kesyirikan, kekufuran, untuk membebaskan mereka daripada agama-agama yang syirik itu. Sebab itulah Nabi bergerakkan, dan masa ni tak perlu dah Nabi menyertainya. Ya, Nabi duduk di Madinah untuk menguruskan urusan-urusan yang lain yang lebih penting. Gitu. Jadi Nabi gerakkan seluruh syariah-syariahnya, iaitu batalion-batalion kecil kepada kabilah-kabilah tertentu, terdiri daripada sahabatnya. Maka yang pegang kabilah-kabilah, yang pegang syariah-syariah ni, komandan-komandan yang terdiri daripada barisan para sahabat Nabi yang terlatih, yang telah berpengalaman, dan yang pernah mengikuti siri peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sahabat ni tuan-tuan dididik dengan tidak takut mati. Sebab apa? Sebab tujuan. Sebab tu kita ni kena letak tujuan tu lebih penting. Apa tujuan kita hidup ni? Tujuan kita untuk ibadah. Bila tujuan kita untuk ibadah, benda lain kita tak akan jadi nampak besar lah. Contoh tuan-tuan pergi kedai makan. Ya, tuan-tuan pergi kedai makan, tujuan tuan-tuan ni untuk ibadah. Makan tu untuk sekadar ibadah. Bila tuan-tuan makan yang sedap, tuan-tuan puji Alhamdulillah. Bila tak sedap, tuan-tuan diam. Sebab tujuannya telah tercapai. Iaitu kita makan nak mendapat redha Allah dan sebagai suatu asbab untuk kita beribadah pada Allah. Jadi kalau orang tu tujuan hidup dia untuk makan, dia mengomel lah. Tak sedap lah. Nasi dia pun lembik. Gulai dia tadi pun cerai lah. Dia mula. Dia kata lain kali kita jangan makan kat sini. Macam-macam duk ngomel. Sebab tujuan hidup dia makan. Sikit-sikit fikir makan. Sikit-sikit fikir makan. Tak? Sebab tak ada kerja lain. Tapi kalau orang tu fikir untuk ibadah. Sebab tu Nabi, orang bagi suatu buah hak masam, Nabi makan, relax je. Seolah macam sedap pula. Sampai sahabat duk menunggu. Bila pula Nabi nak bagi ni? Nabi tak bagi sampai ke akhir. Sahabat kata, ya Rasulullah, biasa kamu bagi, kenapa hari ni tak bagi? Kalau sedap sangat pun bagilah sikit. Nabi kata, aku tak bagi, takut kamu tak pandai nak jaga adab dengan makanan. Ya, limau ni masak amat-amat. Kalau aku bagi ke kau menyumpah lain macam. Baik tak bagi. Tak. Jadi kita balik rumah, tanya isteri ada makan tak? Tak ada. Apa tuan-tuan tindakan reaksi kita? Mula. Tak. Abang makan kat luar kamu marah, tapi balik tak ada pula. Mula tak. Tapi Nabi bila balik rumah tak ada makanan, tak apa. Ya, saya puasa hari ni. Sebab apa? Tujuan Nabi hidup bukan untuk makan, tapi untuk beribadah. Bila tak ada makanan, Nabi terus ibadah. Senang je. Ya, macam enggak kita bila tidur malam. Ya, tidur kita ni kan apa? Ya, tidur kerana nak rehat ataupun tidur kerana nak ibadah. Sebab tu kalau orang tu dia tidur nak rehat, dia tak akan bangun waktu malam. Walaupun lebih mana pun dia tidur, malam tu dah tiba 8 jam dah, tak boleh bangun kok. Tak boleh bangun kok. Sebab niat tidur dia bukan untuk ibadah. Tapi kalau orang tu dia tidur kerana ibadah, tidur sikit cukup. Gitu. Jadi sebab tu kita kena fokus pada tujuan. Tujuan kita untuk mencari redha Allah dan mencari keampunan dan ibadah lah. Macam kita solat juga. Solat ni kan apa? Solat nak cari redha Allah. Bila redha Allah, tu imam baca panjang sikit pun dia seronok. Ya, sebab semakin banyak bacaan dia semakin panjang, semakin banyaklah pahala dan mendapat rahmat dan redha Allah. Ya. Tapi kalau orang tu dia sembahyang hanya sekadar nak melepaskan tanggungjawab, dia tengok-tengok tu imam. Kalau dia duduk kat rumah, dia dengar tu imam yang baca tu, aku tahu ni tu imam ni. Ni panjang dia baca ni. Lala dia panggil bini dia, jom kita sembahyang kat rumah. Tu imam ni panjang. Ya. Dia niat sembahyang tu untuk apa? Ya, sembahyang tu untuk cepat habis ke untuk apa? Tu dia. Sebab tu Nabi sembahyang sampai bekak lutut-lutut pecah kaki-kaki ni. Sebab seronok. Semakin banyak, semakin panjang, semakin mendapat redha rahmat Allah Ta'ala. Gitu. Ya. Baca Quran tuan-tuan, kita baca berapa live. Ya, sebab tu Nabi bila sahabat baca Quran, Nabi tunggu sampai habis. Seronok je. Sebab dengan membaca dan mendengar Al-Quran mendapat rahmat Allah. Ya, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibaca Quran, hendaklah kamu dengar dan kamu diam. Mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Kita kalau dengar Quran, cepat-cepat nak tukar channel. Ada orang mati ke hari ni? Panjang pula baca Quran. Loh, tak. Sepatutnya dengan baca Quran itulah menenangkan hati kita. Tapi kita ni memang hati tak tenang. Dengar Quran pun kita tukar hal lain. Gitu, ya. Jadi tujuan dia adalah untuk dakwah dan untuk redha Allah. Ya, untuk menjadikan setiap lapangan hidup kita sebagai ibadah.
ibadah ni benda yang Allah redha lah. Betul tak? Gitu. Kepada kabilah Arab yang berselerak di Jazirah Arabia, di Jazirah Arab. Jadi Nabi utuskan para sahabat memimpin satu batalion askar ya ke seluruh ya kabilah-kabilah yang berselerakkan di serata Jazirah Arab, yang masih lagi ada banyak suku-suku tu yang belum Islam lagi, yang masih lagi mengamalkan sikap jahiliah dan adab penyembahan berhala yang telah berkurun lamanya. Ya. Tugas mereka ialah menyampaikan dakwah Islamiah dan jika perlu memerangi orang-orang yang enggan menyahut dakwah Islamiah. Tugas mereka mula-mula secara lembut, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah ke jalan Allah itu dengan hikmah. Hikmah mula-mula pergi cakap lah, kami ni Islam, datang nak mengajak kamu ke arah Islam. Kamu nak terima ke? Kamu nak lawan? Ataupun kamu nak bayar ya jizyah, cukai? Dia bagi saranan. Nak lawan ke nak terima? Ataupun kamu nak bayar jizyah? Kalau dia kata lawan okey, standby. Tu je. Ya, dia bagi maklum awal. Kalau tak nak terima tak apa, bayar jizyah. Duduk di bawah naungan Islam. Jangan buat onang dan buat perjanjian. Kalau kamu khianat akan diperangi. Gitu. Itulah daulat. Ya, tak boleh nak dipermain-mainkan. Kalau tidak sampai macam ni lah. Kejap-kejap orang hina Nabi. Kejap-kejap orang hina azan. Kejap-kejap orang duk bakar Quran. Kejap-kejap orang duk pelekehkan agama. Hak peliknya, agama lain tak ada pula timbulnya. Tak pernah dengar orang duk bakar ya kitab Hindu ke, Veda ke, tak, Old Statement ke. Tak ada kita dengar. Hak kita duk dengar kejap-kejap Quran dibakar. Kejap-kejap Quran dipijak. Kejap-kejap masjid dicemari oleh kaki-kaki askar dan sebagainya. Tak pernah kita dengar gereja ke, kuil ke. Tak. Nampak sangat pemusuhan orang bukan Islam terhadap Islam. Ya. Gerakan syariah ini dilakukan dalam tahun ke-7 Hijrah. Ya, tahun ke-7 Hijrah. Dah laksana dah. Sebab Hudaybiyah tahun ke-5. Ya, Khandaq tahun ke-6. Ya, betul. Dalam tahun tu dalam keadaan masih lagi tenang. Jadi dah gerak dah tahun ke-7. Dan tahun ke-7 itulah juga selepas pembukaan kota Mekah, Fathul Mekah. Ya, tahun ke-8 Nabi buat haji. Ya, tahun ke-9 Nabi dah kata dah balik daripada haji tu, Nabi dah tak berapa sihat. Sebab haji itu kan turun ayat, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Jadi ayat tu ayat penutup. Sahabat-sahabat bila dengar ayat tu semuanya happy lah. Nak buat satu orang kata kerajaan lah. Oh, gembira lah. Oh, happy lah, kita dah berjaya, mesej kita dah sampai, misi kita dah selesai. Cuma Abu Bakar saja yang balik rumah dalam keadaan menangis. Menangis 2-3 hari. Sahabat-sahabat yang lain pun pelik. Orang lain menyambut dengan penuh kegembiraan. Seronok, Islam dah berjaya. Ya, dah berjaya. Tapi Abu Bakar ni dia ya sahabat yang menjiwai dan mengetahui tersurat dan yang tersirat. Bila orang kita aja para sahabat pergi kumpul sama dia, kenapa bakar? Ya, tuan bakar kenapa nangis? Dia kata ayat tu melambangkan bahawa tugas Nabi sudah selesai. Seorang Nabi bila selesai, maka dia akan diambil oleh Tuhannya. Maka sebab itulah kita akan bersama dengan Nabi hanya seketika saat ini yang berbaki. Barulah sahabat-sahabat faham dan semua sedih dan menangis. Gitu, ya. Lepas tu Nabi duduk di Madinah 10 tahun je. Tapi 10 tahun yang padat jadualnya. Padat.
Tuan-tuan duduk di kawasan ni, saya yakin tuan-tuan dah dekat belasan tahun dah. Belasan tahun. Tu pun rasa macam, sekejap dah. Anak-anak pun dah besar belaka dah. Siap dah ada menantu dah. Dah ada cucu dah. Rasa macam sekejap je kita. Sebab apa? Sebab kita hidup dalam keadaan santai. Balik kerja, pagi esok pergi kerja, hari Minggu pergi rewang, pergi kenduri, pergi piknik, pergi shopping, lepas tu balik. Tak ada nak fikir apa-apa yang penting-penting tentang agama. Ya, jadi Nabi punya jadual dia padat dengan perangnya, dengan tarbiyahnya, dengan mendidiknya, dengan menyampaikan Quran, dengan membentuk negaranya, dengan membentuk berbagai-bagai jabatan dan sebagainya. Padat. Nabi peneroka yang permulaan sudah pastilah. Begitu merancang dalam masa 10 tahun yang begitu padat dan berisi. Batu kita ni hari-hari ni kena padat dan berisi dengan perkara yang baik, terutamanya dalam soal ibadah yang kita nak bawa balik ke akhirat kelak. Dalam masa-masa itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada beberapa orang raja dan ketua-ketua negara. Diserunya mereka kepada Islam dan seruan supaya mereka meninggalkan agama mereka yang salah. Dan hantar ke Rom, hantar ke Parsi, hantar ke raja yang berada di Syria. Syria ni masa tu di bawah Rom Timur. Hantar kau tu, hantar ke ni. Nabi dah hantar. Walaupun tentera Nabi tak seramai tentera Rom dan Parsi, tapi Nabi yakin pertolongan Allah itu benar. Nabi benar, maka Nabi hantar utusannya. Ada yang disambut dengan baik, ada yang dikoyak rabakkan surat-surat tu, sehingga kan Nabi kata kerajaannya juga akan dikoyak rabak oleh Allah Ta'ala. Benar berlaku. Bila hantar ke Parsi, rajanya di bawah Panglima Rostam, dia koyak rabak surat tu. Nabi doakan hancur lebur kerajaan dia. Memang hancur. Memang hancur. Macam Habsyi, raja dia menerima Islam. Dah masuk Islam. Dia seorang masuk. Menteri-menteri dia tak masuk. Sebab mendapat bantahan-bantahan. Dan dia hanya Islam dia seorang. Dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Raja nak masuk Islam pun takut zaman tu. Jadi tetapi bila kematiannya, Rasulullah solat gaib untuk dia. Jadi maknanya dakwah ni tetap disampaikan. Tetap disampaikan kepada semua-semua. Zaman Tengku Abdul Rahman, dia banyak ada menteri Cina yang masuk Islam. Tak silap je Dan dia membentuk Perkim dan badan-badan dakwah yang lain. Yang banyak masuk Islam di bawah jabatan dan juga sektor-sektor ini yang memberi kesan yang baik. Sepatutnya begitulah pemimpin. Mereka kena menjalankan tugas serampang dua mata. Serampang dua mata. Tapi silap juga lah. Hak tu pun dia buka, kilang arak pun buka juga tu tak berapa betul lah. Jadi sepatutnya kilang arak ke pusat judi tidak dibuka. Tapi dah dibuka juga. Dapat saham jugalah. Wa iyazubillah. Mudah-mudahan diampunkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam Tabaqat. Tabaqat ni adalah kitab sejarah awal yang dicarang oleh sebab pengarang-pengarang sejarah Islam, Ibnu Asir, Ibnu Katsir dan sebagainya, mereka telah lahir sebelum Eropah faham dan belajar. Tak pandai lagi menulis tentang sejarah. Islam telah mendalui, mencatat dan merekod segala tarikh-tarikh yang penting di dalam persejarahan itu sendiri. Sebab tu kita tengok dalam bentuk atlas, peta dunia juga adalah dimulai oleh Islam dulu. Digambar tu kemudian baskar digambar. Semuanya datang pelayar-pelayar daripada Islam. Yang Ibn Rushd contohnya, Ibn Battuta, yang mereka memusing dunia
Zaman Zulkarnain, daripada barat ke timur. Dia berjalan merentasi dunia. Iskandar, ya. Bahawa dia kata, ya, bahawa tak kala pulangnya Rasulullah daripada Hudaibiyah pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 Hijrah. Ya, Zulhijjah. Dia tahun ke-6. Zulhijjah ni dah penghujung tahun lah tu. Dia nak masuk tahun yang ke-7. Zulhijjah. Zulhijjah ni bulan 12. Lepas Zulhijjah, Muharram. Sekarang Muharram lah tak? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jamadal Ula, Jamadal Akhirah. Tapi dalam kalender ataupun dalam pengamalan kita silap sebutlah. Kita sebut Jamadil Awal, Jamadil Tsani. Salah sebenarnya. Ya, dia Jamadal Ula, Jamadal Akhirah. Barulah Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Ya, hak biasa kita ingatnya Sya'ban, Ramadan, Syawal. 3 tu je lah. Sebab nak raya. Ada. Hak lain-lain bila tanya, bulan apa ni? Ada. Gitu je lah. Macam juga jadual semayang. Bulan Ramadan, jadi ingat waktu maghrib. Maghrib hari ni aku tahu pukul berapa. Lepas tu tanya bulan sekarang, tahu tak maghrib? Tak tahu. Tanya tu Iman, apa tanya aku? Ada. Tapi bulan Ramadan, sebulan tu dia hafal. Dia hafal. Pekanya. Dia hafal hak maghrib dan subuh. Gitu. Sepatutnya kita kena ambil peka. Ya, dia adalah bulan Islam. Bulan Islam. Yang lebih mustahak yang kita kena tahu daripada bulan Hijri. Bulan bulan miladi ni. Bahawa tak kala pulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Hudaibiyah pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 Hijrah. Baginda pun mengirim beberapa orang utusan kepada beberapa orang raja untuk menyeru mereka kepada Islam. Tengok beraninya Nabi. Berani. Kita tak tahulah sekarang. Tak berani. Tak berani. Penasihat ni mufti-mufti 14 orang. Negara paling banyak mufti di dunia. Mesir, sebesar-besar Mesir, sebanyak-banyak ulama tu, seorang je mufti. Ada. Sebesar-besar Indonesia, mana ada mufti? Ada mufti tak Indonesia? Tak dengar apa mufti Indo tak? Dia duduk bawah NDN apa? Nadwah. Ataupun satu lagi di bawah D2 yang besar tu. Ya. Nadwah ulama tak? NU, Nadwah ulama, lepas tu satu lagi tu. Itu je lah. Jadi daripada jemaah tu yang mereka membentuk satu majlis. Tapi tak ada lah jabatan mufti tu. Sebesar-besar negara umat Islam tu tak ada mufti. Pelik lah. Tapi negara kita besar, kecil ya, 14 mufti. Tapi nak tegur, tak berani nak tegur. Tak berani nak tegur. Sebab apa? Tak tahulah. Jabatan tu menakutkan kita. Sebab tak berani nak tegur. Siapa nak berani tegur? Ya, tak pakai tudung ke, anak-anak tak pakai tudung ke, tak nampak cara Islamik ke apa ke, tak ada nak tegur. Ya. Jadi Nabi ni berani. Ya, kerajaan besar-besar dia pergi hantar surat. Bukan mudah. Ya, itulah keberanian seorang yang perlu ada. Sebab tu pemimpin ni kena berani, Berani kerana benar. Ya, Nabi Allah Taala perintah. Ya, perintah Nabi Musa dengan Harun pergi jumpa Firaun. Firaun ni bukan calon-calon orang. Ya, umur panjang tuan-tuan, 400 tahun umur dia. 400 tahun. Kita ni umur awal 50-an 60-an pun lain macam dah. Tak? Jalan pun tak pun nak betul dah. Badan pun tak apa-apa stabil dah. Dia 400 tahun. Tak? Izhaba ila Firaun innahu tagha. Pergilah kamu dua jumpa Firaun. Kerana dia dah melampau-lampau. Sebab tu Nabi Musa ni takut. Sebab nak jumpa orang nak bunuh dia. Tak? Walaupun dia tu bapa
bapa angkat. Tak. Tapi dia nak bunuh Nabi Musa ni. Tiba-tiba Allah arah kau pergi jumpa. Takut tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala ajar pada Nabi supaya tenang. Baca doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya, supaya tenang. Tenang walaupun takut tapi tenang. Tak, tenang. Maknanya bila dengan tenang tu kita ni dalam keadaan yang stabil. Berfikiran tenang, boleh melafazkan dengan jelas dan nyata. Gitu. Ditulisnya beberapa surat, maka ditegur oleh para sahabat dengan mengatakan bahawa raja-raja tidak akan melayan sebarang surat yang tidak bermohor. Kerajaan, raja-raja ni dia adalah ketua kerajaan besar. Yang mereka ni mempunyai mohor, yang mempunyai daulat. Tak, mempunyai mohor dan daulat. Mohor. Kerajaan Melaka mendapat mohor daripada kerajaan Sriwijaya daripada Indonesia, daripada dululah. Dia mohor tu datang daripada Iskandar, Zulkarnain yang dikatakan. Kemudian mohor tu dipegang oleh kerajaan Melaka. Kemudian ketika kerajaan Melaka nak hampir jatuh, dimohon oleh kerajaan Kedah lama. Sekarang mohor tu duduk dengan kerajaan Kedah lama. Lepas tu bila dibentuknya ketua raja-raja agung, maka diminta daripada Kedah lama untuk diberikan kepada isteri agung lah. Maka benda tu ada di istana negara. Jadi mohor tu pelambangan kepada daulat dan kuasa. Jadi maknanya ada cak bersistem, ada logo, ada lambang yang merupakan suatu identiti yang hebat dan gah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membuat sebentuk cincin perak yang terukir dengan 3 baris perkataan, iaitu Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah dicapkan dengan cincin itu ke atas surat-surat, dicap, Muhammad Rasulullah. Dia tulis Muhammad Rasulullah. Allah tu duduk di atas. Allah duduk, dia Muhammad Rasulullah. Walaupun demikian Allah ditulis di atas. Sebagai satu ta'zim, pengagungan kepada Allah Ta'ala. Itulah tindak tanduk kita. Setiap masa dalam jiwa kita ni kena ada rasa keagungan dalam hati kita terhadap Allah Ta'ala. Barulah kita ni jadi hamba dia. Jadi hamba dia. Contoh dalam bacaan kita, bila kita baca semayang, yang paling wajib bacanya Fatihah lah. Rukun qauli dalam semayang ni tak banyak. Rukun qauli dalam semayang ni tak banyak. Ada berapa tuan-tuan? Jadi ada 4 ke 5 gitulah. Jadi antaranya ialah takbir, Allahu Akbar, tu wajib. Lepas tu Fatihah, ada 5. Lepas tu tahiyatul akhir, selawat, lepas tu salam, ada 5. Jadi bila kita baca Fatihah, setiap kali kita baca pasti kita akan baca ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Apabila kita sebut alhamdu, itu pujian yang memang Allah ni terpuji. Kalau tak puji Allah pun dia tetap terpuji. Macam kita, kalau orang tak puji, orang tak tahu kita ni mulia. Orang tak tahu kita ni berkebolehan dan ada kelebihan. Allah, orang puji ke orang keji, dia tetap mulia. Tak? Sebab tu bila kita memuji Allah, kena tersemat dalam hati kita 2 syarat. 1, mahabbah, dan 2, ta'zim. Semaikan dalam hati kita perasaan tu sentiasa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dia datang daripada sikap mahabbah, kasih dan cinta pada Allah. Kalau kita puji orang tanpa ada kasih dan sayang, itu tak panggil puji. Dia panggil bodek namanya. Bodek. Tuan-tuan memang meluak dengan bos.
Tapi oleh kerana nak minta cuti awal, sebab awal bulan 9 ni kan cuti panjang. Jadi walaupun selama ni memang meluat dengan bosnya, tapi oleh kerana ada benda nak minta, puji lah. Allah, bos makin lama nampak semakin ganteng lah. Tak, bos ni tak ada nampak ubat lah. Pandai bos jaga kesihatan. Bodek pumpang. Bos nak minta cuti lah. Tu dia tak. Jadi apa? Nak azan? Sila. حي على الصلاة
Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah. Tambahan tadi ya. Jadi bila kita memuji Allah, kena ada dua syarat utama. Iaitu pertama, kena ada mahabbah, cinta dan kasih sayang pada Allah. Kena ada atas dasar cinta. Barulah puji itu puji yang murni. Ya. Macam kita zaman-zaman bertunang, berkawan, banyak tak puji pasangan kita? Ya, asyik puji je. Tak? Cantik baju awak. Pandai awak berdandan. Semua puji. Sampai kentut pun puji kok. Ya, begitu. Maknanya kerana apa? Kerana cintalah punya pasal. Datang lewat tak apa. Tak. Lewat lah minta maaf. Tak apa. Saya okey je. Tak. Bila dah kahwin, lewat 5 minit meradang lah. Lain benar tak. Janji kat Zoo Negara 2 jam lewat tak apa. Tak Piramli. Tapi bila dah kahwin lain macam. Sebab apa? Sebab zaman tu zaman cinta-cinta tak. Sebab tu kita ni puji Allah di atas dasar cinta kasih pada Allah. Dan yang kedua, ta'zim. Tu saya nak kaitkan ta'zim. Ya, dengan rasa ta'zim, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Sebab itu Bani Israel Allah kutuk. Bila Allah turun kepada mereka manna wassalwa, dia tak boleh nak, ya, dia tak boleh nak meraihkan dan nak menerimanya dengan penuh rasa kebanggaan. Sebab itu kurniaan daripada Allah, daripada langit. Manna dan salwa, makanan yang tak perlu diproses, makanan tak perlu dimasak, boleh makan. Datang daripada langit pula tu. Boleh mereka minta tukar. Ya Allah, boleh tak bagi basal, bawang putih, bawang merah, kucai lah. Asal daripada langit, nak minta daripada bawah, hak rendah. Sebab apa? Sebab mereka tak pandai nak mensyukuri nikmat Allah. Tak ada rasa ta'zim. Sebab tu bila kita sebut alhamdulillah, ya, kita rasa syukur dan ta'zim dengan pemberian Allah. Allah bagi umur, Allah bagi sehat, Allah bagi ilmu, Allah bagi amal. Allah boleh bawa kita boleh datang masjid surau. Kita rasa syukur kerana Allah yang memberi hidayah, petunjuk dan pertolongan pada kita. Sebab tu rezeki-rezeki ni jangan kita pelekeh dan jangan kita membazir. Ya, kita kena hargai dan kita kena hormat. Ya, sebab yang menciptakannya, menciptakannya bukan mudah nak buat satu-satu benda. Ya, nak ciptakan tu hanya Allah Taala yang boleh cipta. Tapi kadang-kadang manusia membazir-bazir, buang-buang je. Ada. Ni dia. Jadi disebut dicapkan dengan cincin itu di atas surat-surat. Maknanya dah canggih dah zaman tu. Kena ada cap mohor. Maka keluarlah 6 orang utusan pada hari yang sama, iaitu pada bulan Muharram tahun ke-7. Setiap utusan boleh bertutur dengan bahasa orang-orang yang kepada mereka diutuskan. Ada global punya utusan Nabi ni, duta-duta Nabi ni. Pergi ke Parsi, yang mahir dalam bahasa Parsi. Dan memang ada sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Ada. Pergi ke Rom, boleh cakap orang putih. Ya, apa dia nama dia? Allahumma salli Muhammad. Seorang sahabat Al-Yaman, bukan Al-Yaman ni, Ar-Rumi. Ya, Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi itu orang putih tu. Orang Rom. Ya, orang barat. Suhaib Ar-Rumi. Sebab dia Rom. Ada. Bilal bin Rabah, Yaman. Ada. Orang Yaman ada, orang Syria ada, Palestin ada, Mesir ada. Jadi bahasa-bahasa pertuturan tu berbeza-beza. Dia punya logat dia lah. Ya. Jadi Nabi hantar mereka ni fasih. Sebab tu Nabi ajar pada kita alimu lughatan qaumi ya amana makrahum. Belajarlah bahasa orang lain kerana akan aman kamu, terselamat daripada tipu daya mereka. Tipu daya. Kita pergi kedai Cina, boleh dikelentong. Sebab kita bukan yang tahu pun. Betul tak?
Tapi kalau kita tahu bahasa dia, dia pun tak boleh nak kelentong lah, tak boleh nak tipu kita. Ya, dia tak boleh nak apa panggil, nak mengapa? Ya, kelentong lah kita kata tak. Jadi tak boleh nak mempermain-mainkan. Kita pergi kedai India, pandai pula bahasa India contoh. Yang kita tahu apa dia? Aneh. Ada, tu aneh aje lah. Aneh roti satu. Jadi kalau boleh bahasa dia pandai sikit, ya kita belajar sikit-sikit. Tanya dia. Tak tahu anak-anak kita ni belajar bahasa Korea tak apa panggil, tak objektif sangat lah. Sebab orang Korea bukan ada sangat kat Malaysia ni. Tak, makan sayur. Makan sayur. Jadi buat apa nak belajar bahasa jauh-jauh? Tak, belajar bahasa yang ada di tempat kita. Cina, India, bahasa Kadazan, orang sungai, apa tu, bahasa-bahasa orang asli. Ada, kita kena belajar tu. Pergi ke kawasan orang asli. Batu orang Cina ramai kat kawasan asli. Kahwin dengan orang asli sebab nak cari tanah. Ada, sebab mereka bumi putera ataupun mereka ni orang yang istimewa dalam negara. Diiktiraf dan diberi keistimewaan yang ya sejak zaman penjajah lagi. Jadi kalau kita ada bahasa mereka, kita mudah nak dakwah. Ya, nak dakwah. Gitu. Amru bin Umayyah Ad-Damiri diutuskan oleh Rasulullah kepada Najasyi. Ya, kepada negara Najash, kepada Najasyi dekat Nula Utopia. Najash Utopia. Raja Habsyah. Najasyi ya kepada Raja Habsyah. Jadi Najasyi ini maknanya gelaran kepada raja mereka. Seperti dengan Mesir, gelaran raja mereka Firaun. Firaun. Ya. Jadi tak semua Firaun tu yang jahat-jahat tu, yang kata yang zaman Nabi Musa tu dia itu Ramsis. Itu Ramsis 3 tak silapnya. Masa kalau kita pergi Mesir tu dia ada bandar Ramsis. Ya, lupa dah lama dah tinggal. Jadi ada Firaun yang anak dia itulah yang melahirkan, ada yang menyebutlah salah satu daripada beberapa pendapat, ya, anak dia itulah yang lahirnya Iskandar Zulkarnain daripada anak seorang Firaun. Di zaman apa dia, salah satu daripada keturunan Firaun. Tak semua Firaun tu yang seperti Ramsi 3 itulah yang mengaku jadi Tuhan dan sebagainya. Dia ada dalam Quran menyebut pemimpin Mesir yang beriman. Ya, jadi orang merujuk maksud beriman itulah Iskandar ya Zulkarnain yang lahir daripada Mesir. Salah satu daripada yang mengatakan dia berasal daripada Mesir. Itu. Macam di zaman Nabi Yusuf, dia berada di Mesir, tapi itu bukan zaman Firaun. Jadi zaman Firaun masa tu vacuum, dia ada kekosongan masa dalam lebih kurang 400 tahun lebih kurang. Masa itu berlaku pemberontakan oleh pendatang luar, maka kerajaan Firaun dijatuhkan. Maka dalam fatrah 400 tahun tu diperintah oleh raja asing. Masa itulah Nabi Yusuf sampai di Mesir, ya, bersama dengan raja. Bukan sebab tu masa dalam cerita Nabi Yusuf tak dikaitkan dengan Firaun, sebab bukan zaman Firaun. Lepas daripada zaman kemudian lah, ya, keturunan Firaun ni rampas balik. Tu yang menyambung balik keturunan Firaun. Dia ada terhenti seketika. Gitu. Najasyi menerima surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikirimkan khas kepadanya. Diletakkan ke matanya. Kemudian turun ia dari tahtanya, terus duduk di lantai dan berkata, "Kalaulah saya boleh datang kepadanya, nescaya saya datang kepadanya." Maknanya dia hormat, sebab Najasyi ni dia Kristian. Ya, dia Kristian yang patuh, yang baik, ya, yang dengan penuh kesedaran. Sebab
Dia mungkin tak campur aduk lagi zaman dia tu dengan Trinity dan sebagainya, ataupun dia tak terpengaruh dengan pahaman pandangan itu. Sebab Kristian ni sendiri pun dia banyak aliran, ya, macam Kristian Angular, ya, ada di Melaka. Dia tak percaya kepada Trinity. Dia tak bertuhankan kepada Isa. Dia masih mengatakan, ya, Allah itu satu je. Jadi Isa Maryam tu tidak dikira Tuhan. Memang ada di kalangan mazhab-mazhab mereka. Dan mazhab kata Trinity ni kemudian, ya, yang telah dirosakkan oleh pendeta-pendeta Yahudi untuk merosakkan fahaman agama selain daripada Yahudi. Dan Yahudi itu sendiri pun dah rosak juga. Dah diletakkan, jadi sebab itulah dia dimuliakan oleh baginda Nabi. Dan Allah Ta'ala beri hidayah pada dia sebab dia muliakan surat utusan. Dan memang diplomati tak boleh dikhianati. Itu memang dasar, ya, dunia. Ya, kalau dikhianati maka dia adalah satu jenayah perang, ya, yang boleh diambil tindakan. Tapi zaman dulu masalah peraturan-peraturan dunia ni tidak kemah lagi lah, ya. Sebab tu orang kata apa, ya, perjanjian Nabi duduk di Madinah, ya, itu dikira sebagai suatu surat perjanjian pertama di dunia yang bersurat. Ya, itu maknanya terkedepan dah dalam bentuk persuratan dan juga dalam bentuk dokumentasi, gitu. Dihyah ibnu Khalifah Al-Kalbi diutuskan kepada Herakla. Herakla ni Herakus, ya, Herakles, ya, Hercules. Dulu zaman-zaman budak-budak kita baca cerita Hercules ni, kecil lagi tu ular masuk dalam buaian dia. Dia boleh pegang ular tu sampai mati. Wallahu alam. Ya. Jadi memang dia raja yang terkenal, Herakles. Raja Rom. Ya, raja yang hebat. Surat Rasulullah diberikan melalui Raja Busra kepada Herakla ataupun Herakles. Maka surat itu dibaca olehnya. Dibaca tuan-tuan, ya. Jadi kita baca sikit, lepas tu kita berhentilah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Nabi itu, Nabi tulis bismillah. Sebab tu kan lepas tu berlakunya khilaf para alim ulama. Orang kafir ni boleh baca Al-Quran ke tak boleh baca? Tapi Nabi bila dihantar surat-surat daripada raja-raja Kristian, raja-raja yang tidak Islam, Nabi tulis bismillah. Ada menunjukkan bahawa diboleh mereka baca, tak jadi masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Herakla azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Aslim taslam. Aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Fa in tawallaita fa inna alayka ismal arisiyin. Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimati sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Nampak? Jadi tak perlu nak translate. Sebab tu ada menteri kita pergi ke PBB baca, ya, baca dia punya dokumen ke apa, baca kau bahasa Melayu lah, bahasa Malaysia. Ya, tak perlu nak kita pula baca kat orang putih. Ya, orang putih baca kat orang bahasa dia. Tiba-tiba bila tayang negara kita, duk baca bahasa dia juga. Orang menang dia, tunjuk kita punya identiti. Orang Jepun tak pernah nak cakap kat orang putih pun. Orang Cina, ya, pengerusi negara Cina, presiden dia tak pernah cakap orang putih pun. Dia ada translator dia. Ya, dia berbangga dengan dia. Dah. Jadi kita ni berbangga pula dengan bahasa. Sebab tu kita tengok negara yang banyak berbangga dengan bahasa orang asing ni, kebiasaannya negara tu tak berapa nak maju sangat lah. Tak berapa nak maju sangat. Ya, orang Filipin, bangga dengan bahasa orang putih. Negara mereka mundur. Dah. Orang India, bangga dengan boleh cakap orang putih. Ada cakap orang putih pumpang. Negara dia lah, ya, kadar kemiskinan paling tinggi di dunia. Cakap orang putih kau main, tukang sampah cakap orang putih. Ada, kita nak cakap orang putih pun belik-belik, dia boleh cakap orang putih lah. Dia berbangga. Ya, sebab dia masalah kasta.
Ya, kasta. Bila dia boleh bercakap orang putih, agak-agak kasta dia tu boleh naik sikit lah. Sebab tu mereka sekarang banyak orang Hindu ni dia masuk Kristian. Sebab dia nak ubah dia punya kedudukan kasta dia. Lepas tu suruh anak-anak cakap orang putih. Biar nampak standard lain sikit. Lepas tu kebanyakan mereka bila bercakap, seling-seling orang putih lah. Ada? Gitu. Jadi tak perlu. Nabi hantar kot bahasa Arab je ke Herakles dan sebagainya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad utusan Allah kepada Herakles, raja besar Rom. Raja besar Rom. Puji sikit. Selamatlah atas orang yang mengikuti petunjuk. Salamun ala man ittaba'al huda. Selamat kalau orang ikut hidayah. Orang yang ikut petunjuk ni orang yang ada pimpinan. Orang yang ada guide. Orang yang ada petunjuk. Gitu. Sebab tu kita kena minta petunjuk hari-hari. Ihdinas siratal mustaqim tu. Aslim taslam. Ya, ini bahasa yang memang apa panggil viral ataupun kita kata yang masyhur. Aslim taslim. Aslim taslam. Kamu Islam, kamu selamat. Ada hebat. Nak boleh cakap macam tu bukan mudah-mudah. Sebab kerajaan Nabi tu bukan bersamanan masa zaman tu. Ya, aslim taslam. Kamu Islam, kamu selamat. Tak hebat. Aslimu yu'tikallahu ajraka marratain. Dan masuk Islam nescaya Allah memberi pahala 2 kali ganda kepada anda. Allah memberi pahala 2 kali kepada anda. Sebaliknya, jika anda berpaling, yakni menolak, maka anda akan menanggung dosa semua rakyat. Wahai ahli kitab, marilah sama-sama kita menuju kepada kalimah yang satu, iaitu kita tidak menyembah melainkan Allah, dan tidak kita sekutu dengannya sesuatu pun, dan tidak pula kita jadikan sebahagian daripada kita Tuhan-Tuhan di samping adanya Allah. Maka jika anda berpaling, yakni menolak, maka katakanlah, saksikanlah kamu bahawa kami ini orang-orang muslimin. Ya, itu tegasnya surat Nabi, tak berbelit-belit, on the point, direct to point, ya, mengajak dia kepada Islam. Itu saja. Wallahu taala bisawab. Nanti kita syarah kemudianlah, ya, untuk pertemuan akan datang. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain yustajab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum ya karim.